Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab At-Tabarruk pada muka surat 274. Yang mana perbincangan pada malam ni masih lagi berkait dengan tabarruk, dengan zikir kepada Allah, dan juga membaca Al-Quranul Karim. Yang mana tajuk ataupun bab umum hak kita bincang ni berkait dengan tabarruk yang disyariatkan, tabarruk yang disyariatkan. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal ucapan atau perbuatan adalah sama dengan zikir. Maknanya termasuk dalam zikir juga. Ini termasuk dalam zikir juga. Menyebut nama Allah yakni mengucapkan bismillah ketika memulai setiap ucapan atau perbuatan. Jadi dari segi hukumnya adalah termasuk dalam sunnah. Tak dengar? Boleh dengar? Jadi arti bacaan itu adalah memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sebelum ucapanku dan sebelum perbuatanku. Dia sebenarnya beginilah, kalau lebih mudah lagi, Bismillahirrahmanirrahim ni ucapan tu dia bermula dengan ba' itu. Kalau orang belajar bahasa Arab, ba' tu dia panggil haraf ja asli. Haraf ja asli ni maknanya dia ada tempat takluk. Tempat takluk ni maksudnya ni untuk mudahlah. Dia ada tiga. Dia ada amal, dia ada makna, dia ada tempat takluk. Itu dia panggil haraf ja asli. Bagi yang belajar bahasa Arab tak dengar ke? Kurang tak jelas. Tak dengar? Oh, tak guna ini. Oh, okey. Oh, okey gitu. Assalamualaikum. Boleh? Okey, saya ambil daripada awal. Boleh? Jadi menyebut nama Allah di awal ucapan atau perbuatan adalah sama dengan zikir. Menyebut nama Allah bermaksud menyebutkan bismillah pada setiap kali kita nak lakukan sesuatu. Tak kira lah apa saja. Misalnya kita tak ingat pada perbuatan kita tu, kita tidak ingat apa ni, kita kata doa yang khusus yang Nabi suruh, ataupun sebutan ataupun zikir yang khusus kita tidak ingat. Misalnya kita boleh baca bismillah dalam apa saja. Kerana bismillah, huruf ba', haraf ba' yang ada pada kalimah bismillah itu disebut sebagai haraf jar asli. Dia panggil haraf jar asli. Haraf jar asli ni maknanya dia ada makna, dia ada amal dan dia ada tempat takluk. Cuma yang saya nak sebutnya tempat takluk. Tempat takluk ni maknanya kaitan bi dengan itu, dia berkait dengan apa yang kita buat. Misalnya kalau kita nak makan, kita baca bismillah, mana akulu bismillah. Begitu juga kalau kita nak berjalan, kita baca bismillah, mana amshi bismillah. Apa saja perbuatan yang kita nak buat,
bila kita kata bismillah, ia bermaksud kita memulakan perbuatan kita itu dengan menyebut nama Allah. Sebab tu bismillah ni dia sesuai untuk semua keadaan. Itu maksudnya. Itu yang dia maksudkan di sini. Dan ini termasuk, sebab itulah kalau kita perhatikan dalam agama kita ni, ajaran Nabi SAW dia mesra untuk semua peringkat manusia. Misalnya doa pagi petang, kita kata ada yang panjang, ada yang sederhana, ada yang pendek. Jadi kalau kita ambil yang pendek pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia daripada Nabi. Hak pentingnya daripada Nabi, mesti daripada Nabi SAW. Pendek pun tak apa, dia ada keberkatan. Kita boleh bertabarruk dengan lafaz yang kita baca sebab dia datang daripada Nabi. Kerana sesuatu yang datang dan berasal daripada Nabi, sebenarnya dia termasuk dalam wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara hikmah dari zikir ini yang dibaca bismillah ini, tujuan dia adalah untuk memperelok dan untuk mendapat keberkatan. Sama ada keberkatan itu dari sudut agama dan juga dari sudut dunia. Gitu. Mana bagi setiap apa yang kita nak buat, sama ada dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan dengan anggota-anggota zahir, bila kita baca bismillah, maknanya kita meminta dari sisi Allah supaya Allah hindarkan kita daripada sebarang kerosakan dan kejahatan. Dan biarlah apa yang kita buat ini mendapat berkat, mendapat kebaikan. Itu yang dimaksudkan di sini. Maknanya bismillahirrahmanirrahim yang kita ucapkan ini, dia merupakan satu bentuk doa. Sebenarnya doa supaya Allah kurniakan kepada kita keberkatan, pertolongan, kebaikan dan semualah yang kita perlukan. Ataupun kalau saya nak simpul dalam bahasa yang lebih ringkas, kita minta rahmat kepada Allah pada setiap perbuatan yang kita buat. Misalnya kita contoh bawah tu dia ada buat selepas ni, misalnya nak bersama isteri misalnya. Tak ingat doa. Mana hari tu tak ingat, tak tahu lah. No. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab itulah kalimah bismillah ni, kalau kita misalnya sebagai contoh ada dalam satu buku tu dia bincang tentang bismillah Al-Fatihah. Dia hurah bismillah saja tu rasanya hampir 10 muka surat. Dia bawa semua dalil-dalil daripada Nabi, kemudian kenyataan-kenyataan daripada Rasul, dan bagaimana pandangan tokoh-tokoh salaf kita berkenaan dengan bismillah, dan kedudukan bismillah tu dalam konteks mencari redha Allah dalam setiap perbuatan. Antaranya orang yang sentiasa mendidik hidup dia dengan membaca bismillah bila nak buat sesuatu. Bismillah tu menjadi tazkirah pada dia. Mana kalau dia nak buat sesuatu yang tidak menepati kehendak agama, bercanggah ataupun perkara makruh, dia akan jadi, Allah akan memberi lintasan dalam minda dia, terdetik dalam hati dia supaya timbul perasaan takut nak buat. Daripada takut itulah yang boleh menjadi pagar maya untuk dia. Itu antara disebut. Dan saya tengok ni memang sesuai benar. Sebab tu saya sebut secara selora lah. Kalau saya kita kecek orang tu, kita sebut dia baca bismillah. Dia nengun lah, dia duk ngopak ke, dia duk fitnah ke, bismillah dulu. Kita kata begitu, insya-Allah bukan kita nak nganyi ke dia, nak tazkirah untuk dia dan untuk kita juga. InsyaAllah ada kebaikan di sebalik itu, dengan ikhlas lah. Walaupun mungkin apa gurau, tapi kukuk mana pun akal manusia dia berfikir, kakak ni gua-gua apa nya cekik juga, ada cekik juga tu. Bismillah, kau dia mari mikir tak boleh. Itu kebaikan dia. Jahat ni kira paling mudah lah, paling mudah. Kita kata orang tu ingat terlemah setahu mana pun tak, dia akan boleh sebut ni. Sebab itulah kalau kita perhatikan agama kita, dan anda ingat benar dulu masa ngaji dengan Maulana, dia kata agama kita ni sentiasa ada jalan keluar. Orang ni masalah gini, orang ni lemah, nak hafal doa dia hadrat tu berat tu, sebab doa ni banyak. Siapa dua berjilid-jilid ulama tulis. Tak apa, kita buat setakat boleh, tapi hak tentu boleh kita boleh buat semua, iaitu baca bismillah. Kalau doa kan Rabbana atina tu lah. Bahasa Rabbana atina niat lah gapo dia. Hak orang panggil fid dunya hasanah tu gapo dia kita niat.
minta kepada Allah. Tu kalau tak ingat doa-doa khusus, baca hak umum, hak tu dianggap sebagai ibu doa tu. Sebab itulah dalam doa mana-mana pun disebut tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu baik. Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah setelah menjelaskan beberapa contoh untuk hal-hal semacam ini, beliau berkata, jadi yang disyariatkan adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan semua itu, yakni semua perbuatan kita, sama ada dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk anggota-anggota zahir yang lain. Tujuan apa? Untuk mencari berkat dan keberuntungan dunia dan akhirat, memohon pertolongan atas kesempurnaan dan pengabulan doa dari sisi Allah. Itu kita minta. Jadi hadirat kena ingatlah, bila hidup kita ni kita kait ke semua dengan Allah, kita gantung ke semua dengan Allah, Allah akan bersama kita. Kena yakin itu. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah pun tak cara kita. Allah pun lupa kepada kita. Allah naknya kita ingat pada, dan ingat itulah yang menatijah ke kebaikan dalam setiap perbuatan kita. Sebab itulah hadirat, kalau kita bincang dalam kitab ni kita akan boleh buat satu kesimpulan bahawa agama ni dia memberi peluang kepada setiap orang untuk dapat kedudukan dalam agama. Tak kiralah dia tu profesor, kau yang kapung, tak erti baca, tak erti nulis. Kalau dia faham agama, dia akan dapat kedudukan yang baik. Tak kira dia tu tahap mana pemikirannya. Sebab apa? Sebab agama ni dalam hadis ada disebut, anda tak ingat lafaz hadis ini, mana Nabi gambarkan kepada kita bahawa agama Islam ni seperti air mutlak. Air mutlak ni dia sesuai untuk semua peringkat manusia, sama ada hak baru lahir dengan hendak meninggal dunia. Air mutlak yang sesuai. Kalau lah ni kat buh dalam kereta pun, nak enjin kereta tak boleh buh air teol nak dalam enjin, walaupun awak kaya setara mana pun nak kena buh air mutlak juga. Itulah bandingan atau gambaran yang dibuat oleh Nabi. Agama Islam ni dia sesuai untuk semua peringkat, tak kira awak tu siapa. Inilah agama mana kita tak perlu bergantung dengan orang. Kita hanya belajar dengan manusia untuk kita bergantung kepada Allah. Itu sebenarnya Allah. Contoh yang disyariatkan untuk menyebut nama Allah di dalamnya adalah menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang buruan ataupun apa-apa binatang kita nak sembelih. Itu ni antara hak jelas disebut. Misalnya dalam surah Al-An'am ayat 121, Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah perbuatan fasik. Semacam perbuatan fasik. Jadi kena sebut nama Allah. Sebut nama Allah ni kena refer, kena tengok Nabi buat macam mana. Jadi sebut nama Allah ni bukan bermakna kita kata nak sebelah binatang kita kata Allah, Allah, Allah. Tidak begitu. Sebab hak dalam hadis sebut bila nak hak khusus, mana hadis yang menghuraikan ayat ni, bila nak sebelah binatang kena sebut bismillahi Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim pun tidak disebut situ. Maknanya kita nak tahu sesuatu amalan yang disebut secara umum dalam Quran, kena refer kepada ajaran Nabi, kena refer kepada sunnah, kena rujuk pada sunnah, rujuk pada amalan sahabat. Jadi bila kita tengok sunnah, rupanya ketika nak sebelah binatang sebut nama Allah tu bermaksud bismillah Allahu akbar, bukan bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Allah juga berfirman, fakulu mimma amsakna alaikum wadhkurusmallahi alaihi, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Ini berkait dengan binatang buruan. Apa ini kita kata ni, apa ni, macam anjing ke, anjing buruan. Kalau dia tangkap dengan untuk, bukan untuk dia makan, untuk kita, itu dia ada perbincangan itu. Hak ni mana binatang yang dilatih untuk berburu, dia tangkap untukmu, untuk tuan dia. Maka sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah. Kalau dalam pekoh kan, misalnya kalau kita panah burung, masa panah tu bismillah. Bila burung tu jatuh, anjing tu gigi untuk kita, katakanlah mati, tu dikira sembelih. Ataupun kalau arnak kau bersapa kita tu masih ada, kita boleh sembelih. Kalau tak ada pun baca bismillah tu, kira jadi dah tu. Tu ada perbincangan dari sudut fiqh lah. Tu ada perbincangan dari sudut fiqh. Tapi orang kita ni barang tak biasa gitu kan, dia kata tak lalu aku nak makan dah tu, dah lah anjing pula kekoh tu.
Nah, tu masalah kita tak biasa, itu hal lain. Itu hal lain. Sebab tu kalau kita belajar dalam agama Islam kita ni, dia ada hukum berkait dengan binatang yang dilatih untuk berburu itu. Gak binatang untuk berburu ni anjing lah. Orang tak guna kambing. Mana ada guna kambing? Kambing buru ada? Tak ada. Anjing diguna untuk berburu. Jadi kenapa hal lah masalah kita tak lalu tu tak jadi hukum lah tu. Tu selera kita tu lain. Selera kita tu lain. Selain daripada itu, menyebut nama Allah ketika berwudu, mandi, tak kira lah. Mandi wajib ke mandi sunat tu tak kira. Tayamum. Tapi kalau kita apalah. Dan ketika masuk atau keluar masjid, termasuk juga menyebut nama Allah ketika makan dan minum, berdasarkan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim yang bersumberkan daripada daripada Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, masa ni dia ni Umar bin Abu Salamah ni, dia ni antara sahabat yang kecil lah. Dia kecil lagi pada waktu ni. Dia pernah makan sehidangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kepada dia, Nabi kata, ya gulam sammillah wa kul biyaminik. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah dulu nak makan tu. Sebut nama Allah ni ke dia? Bukan kata Allah, 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 tidak. Bismillahirrahmanirrahim lah. Jadi nak faham ni sebab tadi kena tengok Nabi amal macam mana. Dan makanlah makanan yang berada di sebelah kanan engkau. Dalam setengah riwayat, makanlah makanan yang ada yang paling berdekatan dengan engkau. Tu. Hak duduk dekat, jangan duduk jongah hak jauh tu. Ambil hak dekat tu. Jadi orang yang duduk di sana pun kena hala lah kau ni pula. Kalau tidak naya. Tak, hal ini duduk kering. No, hal di sana no sedap-sedap. Dia kata Nabi suruh ambil hal itu, jangan ambil hal ni. Waktu dia kena baca hadis lain pula ke kawan itu tu. Jadi maknanya perintah daripada Nabi supaya baca bismillah bila nak lakukan sesuatu itu sabit berdasar pada syariat. Jadi kalau kita tak buat, rugilah. Baik, dalam sebahagian kitab sunan, yakni kitab-kitab hadis utama, disebutkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza akala ahadukum ta'ama falyaqul bismillah, fa in nasya fi awwalih falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih." Jika seseorang kamu memakan sesuatu makanan, dia kena kata bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia masa makan tu, mula-mula makan tu tak ingat. Tak ingat, nyada berlaku gitu pada kita, tak ingat. Maka hendaklah dia mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirih. Dia kena kata gitu. Dengan nama Allah, aku makan ni dengan nama Allah pada awal dan pada akhir. Kita sebut gitu supaya kita tidak rugi di permulaan kita makan tu. Biar permulaan kita makan, hak kita lupa baca bismillah, biar Allah kira juga sebagai barakah itu. Kita minta begitu. Disunnahkan pula menyebut nama Allah ketika masuk atau keluar rumah, ketika tidur, ketika bersetubuh dan sebagainya. Ini semua perbuatan-perbuatan rutin manusia, hak biasa manusia buat. Jadi kalau perbuatan hak bersifat harian, yaumiyah ini, hak duk buat semua nak hari, hak ni kalau tak teringat masa ni, lepas ni buat pula, itu kelebihan dia. Tapi kalau hak ni barang sekali setahun, seminggu sekali, tinggal kena tunggu minggu depan, tunggu bulan depan, tunggu tahun depan. Hak harian ni lah sebenarnya yang kita banyak dapat pahala. Dan hak ni lah hak biasanya susah nak istiqamah. Moga dia barang tiap-tiap hari. Sebab tu kalau kita boleh buat hak tiap-tiap hari ni, cukup banyak. Dan kalau kita perhatikan hak barang tiap-tiap hari ni, dia tak kira orang, semua orang boleh buat. Dan semua orang terlibat dengan perbuatan hak harian ni. Dia yang di Pertuan Agong ke, Perdana Menteri ke, menteri-menteri, okey, ayat tak kira lah, profesor ke, siapa ke kapung, hak orang panggil amalan harian ni memang semua boleh buat. Dan perbuatan-perbuatan ni dia berkait dengan semua orang, tak kira lah orang tu peringkat mana. Sebab itulah hak ni hak paling banyak
Dan ulama kumpul kitab khusus 1001 amalan sunnah harian. Dia sebut bermula daripada bangun tidur sampai kena tidur pula. Sehari suntuk itu ada sunnahnya. Jadi maknanya banyak benar hadirat. Mana kita nak gah hak lain tak ada sebenarnya. Kalau gah juga tu maknanya ada sunnah yang kita tinggalkan. Sebab tu kita dah ambil hal lain. Mana ada tu sunnah yang dia tinggalkan. Jadi bagi ana tak kena benar lah kalau kita ambil ajaran lain. Misalnya ambil selawat hak tidak daripada Nabi, ambil zikir hak tidak daripada Nabi. Dalam keadaan selawat hak Nabi ajar dengan lafaz dan fadilat yang khusus, zikir-zikir, lafaz dan selawat yang khusus, tak munasabah lah. Sangat tidak munasabah. Baik, disunnahkan pula membaca Bismillahirrahmanirrahim juga disyariatkan ketika kita setiap kali kita baca Quran, kecuali surah At-Taubah, bara'atun minallah tu, surah At-Taubah tu tidak disunnahkan. Sebahagian ulama menyebutkan bahawa salah satu alasannya apa yang kita disunnahkan menjadi syariat yang jelas sabit. Bila kita nak buat apa saja baca bismillah, apa tu? Tujuannya nak dapat berkat dengan baca bismillah. Kalau dalam istilah yang lain, setengah ulama kata bertawassul dengan bismillah. Bila nak buat satu, kita bertawassul dengan nama Allah. Mudah-mudahan perbuatan kita buat ni, bila kita sebut nama Allah, kita dapat pahala. Tu dia panggil bertawassul dengan nama Allah. Selepas ni dia bincang lebih luas lagi masalah ni. Lah Nabi tidak pakai baju, tanggalkan baju, semua baca bismillah. Ada setengah riwayat Nabi kata Allahumma barik, ya Allah berkatilah baju ni. Setiap kali nak pakai baju, isteri Nabi kata dia bermula dengan bahagian kanan, tangan kanan. Lepas tu Nabi doa kebaikan kepada baju tu. Begitulah juga nak pecah baju, begitulah juga nak suruh berkat. Sampai begitu sekali. Maknanya penuh, hakikat sebenarnya penuh. Ajaran Nabi ni ada dalam setiap gerak-geri kita. Hak sebenarnya. Lebih lanjut lagi, para ulama juga telah sepakat untuk menulis bacaan basmalah itu di awal setiap kitab dari salah mereka. Boleh dikatakan penulis-penulis, ulama-ulama salah kita, bila dia tulis kitab, dia tak tinggal mula-mula sekali bismillah abtadi'u, bismillah, saya mulakan, abtadi'ul kitabah bismillah, aku mulakan, seolah-olah begitulah. Bila dia tulis bismillah, maknanya seolah dia kata abtadi'u kitabat hadzal kitab bismillah. Mana aku memulai dengan penulisan kitab ni dengan bismillah. Apa tu? Nak dapat berkat lah. Nak dapat berkat. Tu. Baik, habislah di situ. Jadi maknanya hadirat, poin yang paling penting, pengajaran yang paling penting daripada tajuk yang kita baca tadi, makna kita kena latih diri kita supaya dia jadi tabiat kita, sehingga dia jadi sesuatu yang istiqamah. Setiap kita nak buat sesuatu, selain daripada doa-doa yang Nabi ajar, zikir-zikir yang Nabi ajar, perkara yang tak boleh kita tinggal adalah basmalah, baca bismillah. Tak kira apa saja yang kita buat. Baik, kita pergi kepada tajuk seterusnya, salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita nak bincang bab selawat pula. Ni bila sebut selawat, semua orang tahu selawat ni. Dalam bahasa Arab, selawat ni dari sudut bahasa makna doa. Itu kalau dari segi bahasa Arab, dari segi lugah Arabiahnya, selawat ni makna doa. Tetapi hak selawat yang kita nak sebut sini adalah dengan makna istilah. Cuba kita tengok. Istilah ni makna kita doa kebaikan, kesejahteraan kepada Nabi, dan Nabi ajar lafaz selawat. Dan Nabi letak pada lafaz selawat Nabi ajar tu fadilat dia. Ni Quran pun sebut, hadis pun sebut, dan dia menjadi amalan para salafus salih bermula di zaman sahabat. Baik, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia menyentuh zikir kepada Allah dan rasa syukur kepada Allah serta pengakuan terhadap kurniaan Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad ni sebagai rasul untuk bimbing kita supaya setiap perbuatan kita tu dia bersesuaian, selaras dengan kehendak Allah. Sebab Allah ni hadirat, kita kena terima Allah ni bila dia turunkan kita ke muka dunia, Nabi Adam lah sebagai asal keturunan kita, Allah turun ke muka dunia sebagai khalifah.
disebut dalam Quran sebagai khalifah. Apa maksudnya? Kita turun ke dunia ni tidak seperti mana binatang yang ada di dunia. Kita turun ke muka dunia tidak seperti makhluk-makhluk lain yang juga ada di dunia. Tapi kita turun ke muka dunia ni ada maksud yang khusus. Apa dia? Untuk kita beribadat kepada Allah. Lepas tu lagu mana cara nak beribadat? Kalau nak kita beribadat, semua orang beribadat. Mana-mana agama pun dia kata ibadat. Atas dunia ni berapa agama yang ada? Berapa puluh, berapa ratus agama? Berapa ratus fahaman-fahaman yang bersifat agama. Setengah-setengah tu agama samawi, setengah tu agama ciptaan manusia. Semua tu ada konsep ibadat yang tersendiri mengikut ajaran agama mereka. Jadi dalam agama Islam kita ni, bila kita berada di muka dunia ni, sistem yang Allah buat untuk supaya manusia ni tahu kehendak dia. Allah tidak berurusan secara direct dengan manusia, tidak. Dengan kita semua, tidak. Allah tidak kata Allah beri ilham supaya kita buat gini, tidak. Tapi Allah turunkan utusan dia, orang yang dia beri, yang dia percayai, dan orang yang dia utuskan untuk menjadi wakil dia tu, dia nama Nabi atau Rasul. Dan untuk Allah pastikan bahawa Nabi dan Rasul ni tepat menyampaikan kehendak Allah, tidak mungkin tersalah, Allah bekalkan satu konsep dia panggil ismatur rasul, hak kita sebut sebagai maksum rasul. Dan hak ni menjadi usul nubuah. Maksum ini adalah merupakan konsep yang khusus kepada Nabi dan Rasul, dan dia tidak ada kepada mana-mana manusia. Hatta manusia paling tinggi Abu Bakar As-Siddiq pun tak ada sifat maksum, hanya kepada Nabi dan Rasul saja. Apa tujuan Allah letak Nabi dan Rasul ni maksum? Maksum ni hadirat, kalau saya nak sebut dalam bahasa yang mudah, maknanya maksum ni Allah jaga Nabi dan Rasul dia tu, tak mungkin dia tersalah dalam proses penyampaian agama. Dan dosa pun dia tak buat. Dia terhindar daripada dosa kecil dan dosa besar. Itu makna Nabi dan Rasul. Sebab itulah sesuatu yang sabit daripada Rasul itu daripada Allah. Jadi di sinilah sebenarnya terletak keimanan kita. Jadi kalau ajaran itu sahih daripada Rasul, kita kena wajib amal. Maknanya kalau Rasul buat begini, kita kena buat begini. Jangan sekali-kali menyanggahi amalan Rasul dan amalan Nabi. Tidak boleh. Kalau bercanggah juga, kita akan menerima nasib yang sama seperti Bani Israel yang dihina oleh Allah kerana mereka sangat banyak mentakwil ajaran Nabi mereka. Itu asas dia. Itu asas dalam agama kita. Standard agama kita, bila kata ibadat, maksud ibadat, dia mesti sabit pada Rasul. Ana sebut ni, ana pun tak bawa kitab ni. Tak apalah, minggu depan ana akan bawa. Buku tu kecil saja. Dia bincang tentang selawat. Salah satu tu selawat tu, tapi ana tengok tu bagi amai itu qasidah, bukan selawat. Tapi dia tak apalah, dia letak selawat. Sekali baca selawat ni diberi pahala seperti 1000 kali haji. Sekali baca dapat kelebihan 1000 kali haji. Yang mana hadrat, kelebihan 1000 kali haji ni tidak disebut oleh Nabi dalam mana-mana sunnah dia. Lailatul Qadar pun tak sampai tahap tu. Jadi maknanya hadrat, adalah kalau kita hurah tu lebih Lailatul Qadar, tapi tidak disebut dalil. Orang kita amal tu, dan hak ni menjadi amal lah, satu kumpulan orang Islam. Banyak lagi sebut, hak tu antaranya. Kalau kata subhanallah 100 kali, hak sani selawat sani sekali baca seperti 100,000 haji. Lepas tu hak orang lain pula sebut 100 kali baca subhanallah, tu baru boleh seperti 1000 kali haji. Semua ni hadis-hadis tidak ada dalam sunnah, dalam hadis tidak ada. Lepas tu mari mana tu? Tu tak tahu. Saya pun tak nak ayat lah tu. Sebab itulah hadis-hadirat, bila kita belajar sunnah, sesuatu yang bercanggah dengan sunnah kita tolak. Lepas tu nak letak hukumnya dia tu bercanggah tu sampai peringkat sesak ke, bercanggah tu sampai peringkat jadi kufur ke, bercanggah tu sekadar berdosa saja ke, hak tu kita serah kepada ulama kita lah. Takut kita tak pandai nak nilai. Cuma cukup untuk kita selamat dunia akhirat,
bila kita belajar ajaran Nabi, bila kita belajar Islam, belajar sunnah, bagaimana amalan yang Nabi ajar pada kita, sesuatu yang bercanggah dengan itu kita ketepikan, kita tolak. InsyaAllah kalau hadir-hadirat sentiasa didik masyarakat begitu, masing-masing didik keluarga dia begitu, InsyaAllah kita akan sentiasa tegak di atas sunnah Rasulullah, tak akan terseleweng, tak akan tergelincir daripada landas sunnah, InsyaAllah. Baik, seterusnya. Selawat wajib dibaca ketika tasyahud, yakni tahiyat akhir. Tahiyat akhir itulah dalam solat dengan lafaz yang telah dikenali, yang telah diketahui menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ulama. Dia awak mari bawah, cuba tengoklah bawah tu ya. Misalnya dalam Jala'ul Afham ni karya Ibn Qayyim, dia ada sebutlah. Kitab ni tak apa bawah tu ya. Membaca selawat juga disyariatkan pada banyak tempat, bukan dalam semaya saja. Dalam semaya tahiyat akhir itu wajib baca. Tapi ada lagi tempat-tempat lain, banyaklah. Misalnya Ibnul Qayyim dalam kitab dia Jala'ul Afham fi shalah wa salamun ala khairil anam. Hak ni kalau hak bahasa Arab dia sekali dengan tahqiq dia 792 muka surat kita ni. 792 muka surat. Dia sebut dalam tu 40 tempat berdasar kepada sunnah yang Nabi sebut tempat yang kita kena berselawat. Tempat yang kita kena berselawat. Dia ada kaitan. Tu. Sebab selawat ni kalau kita tengok dalam 40 ni, sebab ana rujuklah. Panjang juga dia bincang ni. Bermula daripada muka surat 912 hingga 924. Mana banyak muka surat jugalah dia bincang. Jadi kalau kita tengok tu 40 tu, semuanya dia ada sempena dia. Dia panggil munasabah. Munasabah ni maksudnya bila buat gani maka selawat. Dia ada gitu. Misalnya contohnya bila sebut nama Nabi selawat. Bila kita baca tahiyat akhir selawat. Dia jenis gitu. Dia jenis gitu. Bukan kata bila duduk saja-saja kan ambil wasbah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Allah. Dia tidak jenis gitu selawat ni. Kalau kita perhatikan dalam sunnah, ataupun kita ingat ke Nabi, ingat Allah. Duduk dia gini ingat ke Nabi. Allah, susahnya Nabi. Malam baru baca kita kata tak. Susahnya Nabi, teruknya Nabi. Nabi pun pernah pejam mata. Letih dakwah ni, pejam mata. Tak cakap doa. Siapa Nabi, siapa begitu. Kadang-kadang siapa tak kecek, berapa letih telajak. Bila kita ingat tu Allahumma salli ala, tu makna sempurna begitu. Dalam 40 dia sebutlah. Jadi hak ni maulid benar. Ana pun tak tahulah, cuba tengok dalam internet ada ke dia buat ringkasan tu. Sebab kalau hak nak baca ni maknanya berapa tu dia jadi lebih kurang 12 muka surat lah. Dalam 40 poin tu dalam 12 muka surat dia senaraikan siap dengan dalil dia. Siap dengan dalil dia. Ini dalam kitab Jala'ul Afham ni, karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Tak apalah sini. Baik, salah satu tempat yang dianjurkan dalam kitab tu, dalam kitab Jala'ul Afham tu, salah satu tempat yang dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi SAW apabila disebut nama Nabi ni dalam kuliah kita ni. Tempoh kali sekitar 35 minit. Ni tak habis lagi kuliah kita. Dari tempoh 35 minit tu berapa kali dah kita sebut selawat kepada Nabi. Setiap kali ana sebut nama Nabi kita akan berselawat. Sebab itulah Ibn Hibban, seorang ulama terkenal, penulis Sahih Ibn Hibban itulah, dia kata pada pandangan dia anjuran Nabi supaya berselawat kepada Nabi ini sebenarnya lebih mengisyaratkan kepada mengaktifkan pengajian hadis. Kita aktifkan pengajian hadis Quran, kau bicara tentang agama. Bila bicara tentang agama mesti banyak sebut Nabi. Sebab dalam pengajian agama dia tak boleh lari daripada kita sebut Nabi cerita, Nabi kata gini, Nabi buat gini, Nabi tegur sahabat. Dia mesti ada tu. Jadi kata Ibn Hibban, sebenarnya anjuran supaya berselawat apabila disebut nama Nabi, sebenarnya ini isyarat daripada Nabi supaya kita aktifkan pengajian hadis. Itu kata Ibn Hibban. Jadi bila disebut nama Nabi, maka kita berselawat. Di awal dan di akhir doa, mula-mula doa pun sebut nama Nabi, itu termasuk adab doa. Dan di akhir
Begitu juga sebelum habis doa tu kita sebut pula selawat kepada Nabi. Begitulah juga pada hari Jumaat, banyak ke selawat. Mana pada hari Jumaat ni banyak kita baca hadis dan sebagainya, perbincangan agama, ingat kepada Nabi. Kita akan bincang akhir-akhir. Kita tidak baca, kita tidak mengajar, tapi pun kita ingat ke Nabi. Duduk saya ingat ke Nabi. Ana pernah tengok guru ana juga, guru Quran lah, guru Quran. Lama, cerita lama, masa belum kahwin lagi. Dia ni tidak alim lah mana, tapi dia ni hidup dia baca Quran. Lepas tu dia ngaji hadis bila masa dia gitu ya. Jadi bila dia ngajar Quran, kadang-kadang dia sebut hadis. Pernah satu kali dia duduk tu, mengalir air mata. Mengalir, kita pun tengok. Kita kata, ada masalah ke Ustaz? Dia kata, tak. Dia kata dia teringat ke Nabi. Teringat ke Nabi ni seumur, tapi ada ketika dia teringat tu jadi tubik air mata. Ada sekala teringat tak tubik air mata. Kadang-kadang Allah beri kebaikan kepada manusia tu begitu. Sebab tu dia kata dia nak mengajar Quran, sebab dia nak mengajar benda lain tak boleh. Lepas tu dia baca hadis, kita mesti hadis dia baca mudah-mudah lah. Mungkin dia bahasa Arab pun tak boleh mana, tapi dia usaha setakat dia boleh. Tapi Tuhan dia tu ingat saya ke Nabi tu, tak kecek duduk dia mengalir air mata. Ada jenis orang gitu. Dia kata dia ingat ke Nabi. Jadi bila dia ingat ke Nabi tu, jadi motivasi untuk dia untuk mengajar Quran. Sebab Nabi mengajar Quran kepada sahabat. Baik, di antara dalil dia syariatkan selawat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang anjuran membaca dan memperbanyak keselawat serta fadilat tentang selawat. Memang banyak hadis. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang selawat dan kelebihan selawat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang bersumberkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla alayya wahidah sallallahu alaihi ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku, kata Nabi, sekali sahaja dia berselawat ke atas aku, Allah akan selawat ke atasnya 10 kali. Jadi di sini ulama bincanglah apa makna selawat Allah atas kita. Kita selawat kepada Nabi, di mana kita doa kesejahteraan, rahmat, keberkatan kepada Nabi. Itu makna selawat kita kepada Nabi. Tu tak jadi masalah tu. Allah selawat atas kita. Sekali kita selawat atas Nabi, maka 10 kali Allah selawat. Jadi selawat Allah kepada kita, apa maksud? Jadi hak ni sebenarnya ada hadis lain yang menyebutkan. Boleh katakan hak ni tak ada khilaf lah di kalangan ulama bahawa selawat Allah atas kita makna Allah menyelubungi rahmat kepada kita. Selawat Allah tu maknanya Allah ihatatul rahmah, Allah meliputi rahmat tu kepada kita. Itu maksud selawat. Enggak kalau dalam tempoh kuliah kita ni berapa dah. Kita buat dalam, sebab tu Ibn Hibban kata kita selawat dalam maksud belajar seperti kita ni, dia bukan kita dapat kelebihan selawat saja, kita dapat juga orang panggil kehendak Nabi. Bila kita belajar hadis Nabi, mana kita cuba memahami kehendak Allah melalui Nabi, melalui hadis-hadis. Kita bukan sekadar boleh fadilat selawat, berkat lafaz selawat Nabi aja. Kita boleh satu package. Gapo dia package? Pengajian agama, maklumat tentang agama. Sebab tu Ibn Hibban kata hak tu, pada pandangan ini hak tu maksud sebenar. Hak tu maksud sebenar. Dalam sebahagian kitab Sunan disebutkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan redaksi, dengan matan hak bunyi gini. Ini riwayat daripada Anas bin Malik. Hak tadi riwayat daripada Abi Hurairah, lebih kurang lah. Cuma hak ni ada lebihan maklumat. Ini daripada Anas, hak ni daripada Abu Hurairah sallallahu alaihi, mana man salla alayya wahidah, man salla alayya wahidah,
sallallahu alaihi 10 salawat wa hatta anhu 10 khati'at. Sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya 10 kali, dan Allah akan hapuskan daripadanya 10 dosa-dosa. Ni jadi hak riwayat Anas bin Malik ni ada tambahan hatta anhu wa hatta Allah hatta anhu 10 khati'at, maknanya Allah akan hapuskan daripada dia sekali dia selawat, Allah akan hapuskan 10 kesalahan dia, 10 dosa dia hak telah dicatat dalam buku amalan dia. Enggak, kalau kita dalam satu sesi ni pun katakanlah 50 kali, maknanya 50 kali 10, maknanya kita kata 500 kesalahan kita tu Allah hilangkan. Tu satu sesi. Enggak subuh esok kita ikuti kuliah mana-mana, tak kira lah. Lepas tu kita sendiri pun baca Quran, kita sendiri pun kita kata ingat per Nabi, banyak kita buat amal. Semaya pula, setiap kali semaya ada, banyak lah dia. Banyak. Baik, kalau kita semaya, kita selawat ke Nabi, kita kata tahiyat akhir ya. Sebab itulah masa kita baca hadis Nabi lah paling banyak kita berselawat. Kalau hak lain tu sekali, 2 kali. Baik. Hubungan antara doa dan zikir. Ini hubungan antara doa dan zikir. Saya ambil sedikit saja, ni panjang juga, saya ambil sebahagian. Apa hubungan doa dan zikir? Ialah kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh doa dan zikir ni semua terangkum dalam maksud zikir kepada Allah. Zikir ni dia bagi 3. Bila sebut zikir dia bagi 3. Sesuatu yang kita buat yang berkait dengan Allah. Tak kira lah kita buat baik kepada orang, itu dikira zikir juga dalam huraian dia. Kukuk mana pun keseluruhannya, kalau kita bagi ke zikir mengikut pemahaman ulama terhadap nas Quran dan hadis, dia kata zikir ni kita bahagi pada 3 bahagian. Yang pertama zikir qalbi, zikir hati. Mulut tak cakap, duk dia cakap ataupun apa duk tengah baring, tapi dalam minda dia ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, ingat kepada kebaikan. Gapo dia kebaikan nak buat esok ni, hari ni buat tak jadi belah mana, nak buat esok, duk mikir tu. Tu semua tu zik qalbi dia panggil. Zik qalbi, zikir qalbi, zikir hati. Yang kedua zikir lisani, baca Quran, baca zikir-zikir Nabi ajar, doa-doa, wiri-wiri hak sabit daripada Nabi. Syarat ni kena sabit daripada Nabi hadirat. Hak tu dia panggil zikir lisani. Yang ketiga zikir amali atau zikir jawarihi. Zikir dalam bentuk kita buat kebaikan-kebaikan, tolong orang, mari ke masjid tengok orang tak tutup kipas kita tutup. Tu zikir tu. Zikir juga tu. Dia panggil zikir secara jawarih, anggota zahir. Jadi kenapa hal tu? Biar barulah kita buat sesuatu dalam keadaan kita cuba urus supaya jadi kualiti. Sebab apa? Aku sedang berzikir dengan tangan aku. Misalnya kita akak, dalam hadis bukan akak barang seseorang letak atas. Itu dikira sebagai zikir. Akak. Apa saja kebaikan kita buat. Baik. Okay, Ana ambil sikit lagi. Jadi ada hubungan yang sangat kuat antara doa dan zikir. Kerana berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti diiringi oleh zikir kepadanya. Bila kita berdoa kepada Allah mesti ada sebut nama Allah. Tak ada satu doa pun yang kita tidak sebut nama Allah. Tak ada. Mesti ada sebut nama Allah. Kalau doa kita panggil doa, tak sebut nama Allah, kita tak panggil doa tu. Patut orang panggil ke dia? Ngabar dia panggil. Kalau bahasa Kelantan dia panggil ngabar. Tak faham, tak apa ni. Orang tak panggil doa. Bila doa mesti sebut nama Allah. Doa adalah permintaan seseorang hamba kepada Tuhannya berkait dengan keperluannya. Tak kiralah keperluan itu dari sudut keperluan dunia kah ataupun keperluan akhirat, dalam bentuk perbuatan kah ataupun dalam bentuk ucapan. Oleh kerana itu doa dia mengandungi zikir, dan kerana zikir itulah, kerana zikir yang ada dalam doa itulah, maka doa itu dinamakan zikir juga. Ada baiknya di sini diterangkan bahawa dengan memperbanyak zikir dan sanjungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa berdoa, maka doa tersebut lebih utama dan lebih pantas untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, dalam berdoa disunahkan agar memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Misalnya kita berdoa, kan kita puji alhamdulillah. Sebab tu setengah ulama kata, awak nak doa baca bismillah dulu, tak apa. Sebab bismillah tu lengkap.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki, lengkap tu. Lepas tu baru minta, lepas tu selawat pada Nabi. Sebab tu kita doa ni paling kita alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu, kita sebut ala rasulillah al-amin, macam-macam kita sebut. Mana sebut puji Allah, selawat pada Nabi, lepas tu minta lah nak minta apa-apa tu. Dia sebelum menyebutkan keperluan dia kena puji Allah, kemudian selawat atas Nabi, baru dia minta. Kemudian selepas tu selawat pada Nabi, kemudian puji Allah pula. Maknanya orang panggil kapik tu, awal dengan akhir tu kita kapik dengan tu. Tengah tu kita minta. Tu. Kemudian hak perbincangan seterusnya tu kita akan bincang minggu hadapan lah. Sebab itulah hadirat, saya nak beri peringatan secara tegas lah kepada kita semua. Kena ingatlah hadirat, zikir, doa, selawat, kalau hak dalam bahasa Arab, Nabi telah sebut pada selawat berapa jenis? Sekitar 9 selawat atau 8 selawat. Zikir terlalu banyak, hak Nabi sebut dengan lidah dia. Mana doa, zikir, selawat Nabi ajar komplit. Hadirat wajib kena ambil hak ni, jangan ambil lain. Jangan ambil lain. Walaupun kita nampak lain, nampak sedap juga bunyi dak, tak kira sedap kan, hak tu nasi tu juga sedap tu. Hak jenis makanan ni bukan nasi ni, lebih pada nasi lagi. Lebih daripada makanan lagi. Dia tak kira sedap gitu. Dia kira hak mana maksur, sabit daripada Nabi. Kena tekan gitu. Barulah kita ni orang panggil ahli sunnah wal jamaah hak sengerti. Begitulah hadirin hadirat, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Untuk maklumannya selepas ni ada sunan saya ada insya-Allah. Jadi kita tangguh setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.